Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nazir pegawai masjid dari jawatan kuasa serta tetamu Allah yang dibuka hatinya oleh Allah yang kita panggil Al-Fattah, yang membuka, yang kita sebut minggu sudah Al-Fattah, iaitu salah satu nama Allah yang kita panggil Fattah. Apabila dibuka saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati, otak kita jadi jernih, terang. Bila mengaji, Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkan aku dengan ilmu, warzuqni fahman, dan rezekikan aku dengan faham. Pertama tadi kita dapat ilmu, kemudian kedua faham yang kita minta. Jadi apabila ianya dibukakan hijab itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan salah satu daripada nama Allah yang 99 itu ya Fattah. Dan dari Fattah itu pula lahir Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembukaan, artinya kunci, membuka kunci. Maka orang-orang yang mendapat yang mendapat kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya terbuka hatinya, dia terbuka telinganya, terbuka matanya, terbuka hatinya, terbuka pula akalnya untuk dapat memaham. Direzekikan pula dengan pahaman nabiyin, pahaman nabi, bukan pahaman sendiri-sendiri. Itu dia yang disebut Fattah. Kita ulang balik yang pertama, Fattah. Anukan sikit supaya hari ini kita sebut Fattah dengan nama Allah. Minggu sudah kita bercakap mengenai syukur. Jika bersyukur, Allah kata aku tambah lagi. Lepas itu ujungnya kalau kufur tu di dalam bahasa Melayu ingkar. Apabila kamu ingkar dengan menjadi orang yang syukur, tak tahu mengucap terima kasih, tak tahu mempraktikkan terima kasih itu dengan perbuatan, maka Allah nak kata azab itu amat pedih. Baik, kita kembali kepada azab amat pedih itu di dua dimensi. Satu, ada dimensi susah nak fahamnya nanti, ialah dua alam. Kita panggil alam dunia. Alam dunia, azab aku amat pedih. Mari kita contoh, kita mudah faham. Ya ke tidak apa yang Allah cakap ni berbetulan tak dengan akal? Kita bagi satu kontrak dekat orang buat rumah kita. Kita berjanji dengan dia kata 3 bulan siap. Ataupun kita janji dengan 6 bulan siap, ataupun 12 bulan siap. Tiba-tiba sampai 12 bulan, kita menengok masa dia buat bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ini takkan siap 12 bulan. Memang tak siap. Bila tak siap,
orang ni tadi yang membagi kontrak buat rumah ni tadi ada cadangan lepas buat rumah ni, saya nak cadang pula buat ada beberapa lagi nak bagi kat dia juga. Tetapi oleh kerana dia gagal menyiapkan pada waktunya yang ditentukan, perjanjian dia tadi, di situ kita menganggap dia sudah tidak dia sudah ingkar dengan janji yang dia buat. Bila dia ingkar, azab tu amat pedih kepada, dengan sebab dia lambat, dengan tidak dapat memberikan. Kalau misalnya memang kita pun tahu hujan aja hari-hari, batu simen tak boleh apa, kita boleh terima. Itu di luar kita punya apa dia panggil, di luar kita punya kemampuan. Itu Allah punya kemampuan, kita tak boleh langsung. Tapi kalau memang dia lambat, semalam kita tengok dia tak kerja, dia bawa pula anaknya pergi makan nasi nasi buluh, nasi buluh anak beranak. Kemudian kadang-kadang ada pula ini apa, itu artinya dia tidak melaksanakan kerja, maka azab aku amat pedih. Itulah sekali orang akan bagi dia kontrak. Maksudnya dia tak, yang Allah kata, kalau engkau syukur, engkau terima kasih dengan orang yang bagi engkau kerja dan kau siapkan, maka Allah tambah lagi. Maka bila dia ada kerja, dia akan bagi lagi. Ada kerja, dia bagi tahu, dia bagi lagi. Sampai kenyang, sampai ketemu lu. Itu dipanggil Allah tambah. Tapi kalau engkau tak syukur tu maksudnya tak menyelesaikan kerja-kerja engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah ni lain, solat, puasa, kalau mampu haji. Kalau ini artinya tadi dari segi kontrak kerja, maka kamu takkan dapat kerja kedua. Itu dipanggil Allah tak dapat nak nambah. Allah tak dapat tambah. Aku tak ada boleh nak bagi engkau tambah. Ini pula engkau ni contoh dengan majikan kau tak dapat selesai, maka engkau tak dapat. Dia dah cadang dengan kepala dia, lepas ni bagi ni, habis jenis nak bagi ni, habis jenis nak bagi ni. Maka azabku amat pedih bila menengok macam itu. Orang nak jumpa dia, kenapa kerja dia dapat sangat? Susah nak bercakap kan, mengata orang pula awak. Orang baik lah tu, orang baik. Jadi tak dapat lah dia kerja lagi. Kemudian orang pula menengok, apa dia ni tak siap-siap lagi, tak siap-siap. Orang tak adalah bagi dia ni payah ni, susah. Kita nak raya cara nak masuk rumah, misalnya raya ni nak masuk rumah ni, dah berjanji nak beranak, nak balik rumah semua sekali, nak duduk rumah, tiba-tiba tak siap juga. Ini dipanggil, ini yang kita panggil tadi. Kalau nak tengok contoh dunia, apa maksudnya? Kalau kau siapkan pada waktunya, orang tu mungkin bagi kerja lagi, orang-orang menengok akan membagi kerja pula sebagai contoh-contoh dan sebagainya. Elok bagi dia tu. Kenapa? Kalau kau rumah kan? Ya, elok bagi dia tu. Kenapa? Dia janjikan saya 12 bulan, 10 bulan siap. Dijamin dia pula 6 bulan, setahun dijamin dia pula. Baik suruh dia. Itu dipanggil Allah tambah. Nak senang faham tu, senang faham, tapi tak tahulah pula kau payah nak faham sebab ini kontrak ni tak semua orang kontrak. Tak semua orang kontrak, tidak. Tak semua orang kontrak. Tapi saya kat cerita tu dapatlah kita faham. Itu yang kata Allah kata azabku amat pedih, kerana kau tidak dapat benda yang sepatutnya kau dapat. Itu pedih lah. Itu kira pedih. Ini yang disebut pedih. Sebab apa? Dalam Al-Quran, di samping ayat ini tadi menyebut wa qalilun min ibadiyasyakur. Sesungguhnya sedikit benar orang-orang yang bersyukur. Ini betul ke ayat Allah ni? Sedikit benar katanya orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu maksudnya ialah orang yang menunaikan janjinya. Dia sebagai orang yang
asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Maka dia dah lafaz, hati dia dah kata, ya, itulah. Maka dia laksanakan dengan perbuatan. Allah kata, kalau kau dah mengaku aku ni tiada Tuhan melainkan aku, dan Nabi Muhammad itu pesuruh aku, engkau dah setuju, maka sembahyang 5 waktu sehari semalam tu kena laksana. Itu tanda kita ni orang yang bersyukur. Itu dia. Sebab sembahyang kita tidak akan mengkayakan Allah. Sembahyang tu tak dapat apa-apa, Allah tak dapat apa-apa dari sembahyang kita. Bahkan kita yang penting, dengan kita sembahyang, kita akan dapat keberkatan. Tambah sembahyang pada awal waktunya. Ahli-ahli sains sudah bercakap mengenai sembahyang awal waktu ni. Kenapa pahalanya besar? Kita nampak pahala besar aja. Allah bagi pahala besar. Sebaik-baik pekerjaan ialah solat pada awal waktunya. Rupanya pada awal waktu itu. Mengikut saintis, dan kita bincang pasal itu. Satu program khas untuk itu je. Kenapa awal waktu? Dia ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna orange. Dan warna-warna ini akan mempengaruhi kita. Ini dari segi sains. Yang Allah tadi dia sebut begitu, siapa sembahyang pada awal waktu, dia itu adalah orang yang telah sangat bagus. Sebaik-baik pekerjaan ialah sembahyang pada awal waktunya. Kerana pada awal waktu itu, kalau ibarat makan di kedai Andre itu, makanan belum dikocah ada warna tu merah cakap tu. Elu lagi sebiji-sebiji, tidak. Kalau tidak kan dah entah apa pula. Begitu juga kedai-kedai yang jual kuih-kuih ni, orang ni pula belum beli kuih, pegang-pegang dulu. Apa kena pegang? Tengok dia pula. Dah itu dah perangai. Itu tidaklah salah. Bukanlah saya mengatakan itu salah. Maksudnya, kalau kita tengok dari situ pun, rupanya yang awal ni memang bagus. Belum terusik lagi, dara lagi kita Nabi. Ini contoh je, contoh pada dunia yang sebagainya, dari segi alam dunia. Solat juga begitu. Ibaratnya kita dalam pelarian 100 meter tu, siapa sampai dulu? Kita sampai dulu. Yang sembahyang last sekali, sembahyang asar, sembahyang zuhur dia, ujung zuhur, supaya dekat masuk. Itu ada juga tu. Dia namanya menghimpunkan solat zuhur dan asar. Di apa nama? Agak-agak lagi 5 minit dah azan, dia pun sembahyang asar. Habis sembahyang asar, Allah, habis sembahyang zuhur, Allah akbar, kata asar, dia pun bangkit pula sembahyang asar. Apa cerita dia? Sembahyang juga. Tetapi bagaimana agaknya markah? Kalau cikgu lah bagi markah macam mana? Ini saya tengok dari alam pemikiran logik kita pun macam itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu dari sudut saya sebut tadi, tak dikocah, nak mudah faham aja tu, mudah faham. Kedua, orang yang awal. Orang yang awal. Saya kalau masa sekolah dulu, siapa boleh jawab siapa nama mak Nabi? Kata ngangkat. Budak itu lekat kat kepala saya tu. Budak itu lekat kat kepala saya membaca. Memang dia cakap. Ada orang murid kita tu tak pernah berbunyi-bunyi. Diam ni. Kita tanya pun tak apa menjawab. Budak itu biasanya kita tahulah nama dia, tapi tak ada dalam hati dan jiwa kita. Itu kalau saya, jangan anggap saya ni pula macam Allah jauh sekali lah. Ini saya, kalau manusia, itulah aku. Anak bila ayah tu sakit, anak ini kain yang ada berak tu, kata dia angkat ni. Apa kata ayah? Nangis dia. Ada orang nampaknya ada berak, musim dia nak muntah dia. Apa
Apa nak buat, dia memang neko tarik nak letak, mana boleh tahan. Tapi apa rasa ayah? Apa rasa ayah kan? Kalau kita ayah, Allah menyusahkan orang tu ya. Dah tua, dia kata, dah tua. Iyalah, saya ni dah macam borok tua. Dia kata, menyusahkan anak-anak. Dia kata, ya Allah. Jadi inilah yang kita kata, ini saya cuba melihatnya dari segi logik supaya kita mudah nak faham lah kenapa kita mesti solat pada awal waktu yang terawal. Kalau nak menolong orang, kita yang terawal. Ziarah orang, kita yang terawal. Nak menolong majlis dalam keluarga kita tu, ada anak saudara nak kahwin, kita ni paman, kita ni buat saudara, kita dah pergi dah rumah. Ada apa-apa yang diorang ada masalah? Tak ada abang, semuanya dah okey. Okey, abang bagi seekor lembu ya. Esok kita sembelih lah ramai. Pak cik itu, abang itu diingat oleh pengantin itu sampai mati. Masa di awal. Baik. Abang Mat nak kahwin kerana 25 bulan. Mat Razim, bekas ketua kampung. Kita pergi bantu dia, kita bagi dia belanja pada hari pernikahan tu, hari kahwin tu kita bagi dia duit. Terima alhamdulillah, terima kasih banyak, syukur. Ada orang 2 hari lagi sebelum dia dah sampai. Ada orang 2-3 hari dah lepas kahwin baru dia datang bagi. Mana yang spesial tu? Sebelum 2 hari dia nak kahwinkan anak tu, mungkin barang dia belum cukup. Misalnya, ya tak? Waktu ni perlu benda tu, perlu. Minyak dia berkata okey cukup. Ini misal aja, nak mudah faham ya. Waktu itu kita datang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa malam tadi ini makbulkan Allah kepada budak ini. Orang tu akan jadi ingatan. Kalau kita bagi pada hari dah 3 hari baru kita bagi, alhamdulillah, bagi dapat juga. Tetapi dia sudah syok dia tu dah tak ada dah. Syok dia tu sudah tak ada dah. Tapi kita kena bagi juga, jangan tak bagi pula. Maksud saya tu, bagilah juga. Sebab ini persahabatan kita. Mungkin kita tak ada di sini pada waktu itu, dan itu adalah alasan ya. Tapi saya nak yang mencadang tadi awal waktu ataupun pada waktu orang yang mustahab hendak sangat benda tu bagi melesaikan urusannya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit benar orang yang bersyukur. Sedikit kata Allah. Sedikit tu tahulah, 1 juta ke sedikit tu. Sebab manusia Islam dalam dunia ni ada 1.5 bilion. 1.5 bilion tu artinya ada 15 ribu juta. Ini banyak. Dia 1 bilion tu ialah 1000 juta. 1000 juta. 1000 juta ialah 1 bilion. 1,5 bermakna dah pening memikirnya. Qalil kata dia tu, sedikit sangat yang bersyukur. Kita pun agak macam itulah. Kalau sembahyang itu kita katakan tanda orang tu bersyukur, kita dah tahu dah. Apa yang Allah kata qalil itu? Sedikit qalil itu. Qalil itu sedikit benar orang yang bersyukur. Bila dia baru teringatkan Allah tu, bila mula dia sakit lutut, Allah bangkit, Allah nak duduk, Allah di katil hospital, Allah bila disuapkan dari isteri itu, jangan cepat sangat, jangan cepat sangat, yang perlahan, Allah saja. Elok je kakinya tu bang. Azan pun berbunyi, berkumandang, dia lalu situ, tak ada, dia berhenti dia. Menjawab pun dia tidak.
Jadi kalau macam ini, bagaimana sebenarnya kita kata kita ni orang yang bersyukur? Kita ni cerita tadi pasal kalau engkau syukur, aku tambah lagi. Kalau engkau ingkar, azab aku abad pedih. Ini tadi cerita di alam dunia. Itu dia pedih. Pedih itu maksudnya dia tak dipercaya dia orang lagi. Itu pedih. Tadi kontrak tadi, dia tak dipercaya orang lagi untuk bagi kerja. Pedih. Tahun sudah, masa itu dia cekap buat kerja, kira elok, apa semua elok tu. Dia dapat setahun tetap aja dia dapat 2-3, makan tak habis lagi. Tapi selepas dia buat ragam tadi, dia kerja dia mula banyak tak datang. Itu pedih tu. Itu pedih. Pedih yang maksud Allah tu inilah dia. Kalau dalam kehidupan. Tetapi pedih maksud Allah itu kalau kamu tidak solat, sedangkan segala amal ini, perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah nanti ialah solat. Cek solat dulu, baru yang lain-lain tu kita cek. Solat dia elok, baru kita kira sedekah dia berapa, pertolongan orang dia dengan berapa, zikir dia berapa, baca Quran dia berapa banyak. Ini dulu. Jadi untuk dapat sijil pemeriksaan barang-barang yang lain itu, mesti pertama sekali solat. Apa maksud solat tu? Tanggungjawab kita tunai solat. Dan bersungguh-sungguh solat itu jaga pantang larang dan sebagainya. Sungguh-sungguh. Bab lain tu Allah punya tugas. Jangan berat Allah was-was kan. Allah jangan macam itu. Angkat ya Allahu Akbar. Sebab dalam ilmu kita belajar ahli sunnah wal jamaah, kita belajar dulu dari sekolah. Allah sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala akbar. Apa dia? Niat dalam bahasa Melayu tu hendaklah berada di antara Allahu Akbar. Itu bahasa setengah Allah. Dia masukkan niat tu gitu. Tapi mazhab lain tak payah. Allah Akbar. Ada mazhab macam itu. Tapi ahli sunnah wal jamaah dia macam itu. Allah. Ada orang dah biasa, dia tak ada maksud Allah. Lepas je dia. Sebab dia dah macam apa nama kita panggil? Udah biasa. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kita dah mengaku ahli sunnah wal jamaah, kena buat macam itu. Allah. Masa kita Allah, hati kita kata saja aku menunaikan fardu isya 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala akbar. Itu yang dikata ilmu tadi, dia kena belajar. Orang yang bersyukur, dia akan belajar, tidak diangkat-angkat je begitu. Tapi kita boleh pula belajar mazhab yang lain daripada mazhab kita ni. Sebab itu pun mazhab ahli sunnah juga. Tapi tak boleh ikut yang sini ikut mazhab ini, yang rukuk juga ikut mazhab ini, yang kunutnya ikut mazhab ini, tak boleh. Kena pakai satu-satu sampai tamat. Kecuali misalnya dalam hal-hal yang menyusahkan. Empat mazhab tidak setuju. Misalnya zakat, kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, kalau ikut mazhab Syafi'i, silap saya tadi. Mazhab Syafi'i membayar zakat mesti dengan beras. Betul tak? Kita belajar dengan beras. Segantang berdan. Itu satu orang. Tetapi oleh kerana kesian tengok Amir tu bawa beras pula dia, bulu kile, maka kita ikut mazhab. Kita ikut mazhab ahli sunnah yang lain yang membenarkan duit beras itu diganti dengan harganya. Maka persetujuan itu dibuat oleh jamaah para ulama, bersetuju dengan asas kerana apa? Ijtihadnya menyusahkan.
Padi mesti dia bawa padi juga ke masjid ni. Kalau sini orang berpadi, kena bawa padi tu ke sini, berguni-guni sini. Maka digantikan dengan duit. Kalau awak makan beras, misalnya sekarang ni dah lain pula. Kalau awak makan beras siam, maka zakat fitrah awak harga beras siam. Nak melatih jujur. Oh, dia makan beras siam, bukan memang, tapi dia bayarnya beras hancur. Dia yang tahu dia tu tak betul. Ini yang dikatakan sebenarnya kita bermazhab tak boleh ambil sana sikit, kita ambil yang senang saja. Yang ini kita tak payah, yang ini kita buat, tak boleh macam itu. Ini yang disebut rukhsah atau perbezaan pendapat para mazhab itu memberi kebaikan, mudahan kepada orang awam macam kita ni. Kita ikut, kita boleh ikut. Baik. Jadi azabku amat pedih tadi saya sebut balik semula bahawa solat itu ialah tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man tarakas solat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Ini hadis ni keras. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia adalah kafir yang nyata. Kafir yang nyata. Kemudian ulama-ulama pula mentafsirkan apa kafir itu. Kafir itu katanya bukan di luar Islam. Kafir itu maksudnya dia ni adalah orang yang melampaulah engkar kepada Allah. Maksudnya tidak sampai kafir itu artinya murtad tidak. Tetapi orang ni melampaulah dia punya melawan Allah tu. Kan kafir tadi artinya dalam bahasa Melayu engkar, engkar artinya. Tapi kafir yang satu lagi itu ialah daripada Islam jadi kafir, itu ialah dipanggil murtad. Dan kita pula tak boleh sebarang-sebarang aja awak kafir lah, awak tak semayang, tak boleh macam itu. Tak boleh. Sebab dalam ilmu tauhid yang kita belajar, apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muslim. Muslim. Macam mana lah tu? Dia tak semayang. Puasa pun saya tengok tidak dan sebagainya. Ya, dia tak semayang. Dia pernah tak cakap kat awak semayang ni bukan wajib? Tak pernah pula dia tak. Anaknya sekolah agama, anaknya disuruh dia semayang. Kalau begitu dia tidaklah kafir, tetapi dia itu dipanggil muslim yang asi. Dalam ilmu tauhid disebut muslim, orang Islam yang asi. Asi itu maksudnya orang Islam yang derhaka. Derhaka. Dia derhaka. Tapi tak boleh kata dia tak Islam. Itu jangan main-main tu. Begitu teliti para ulama kan nak mengajar orang supaya dengan Islam ni jangan tertentu hal lah. Jangan hukum-hukum orang tertentu hal. Baik. Kembali kepada Allah, cek dulu semayang, lepas itu baru yang lain-lain ini dikira. IC Zainal Abidin bin Syakun. Nombor lama 1735921. Nombor lama. Sekarang ni pakai lahir kan. Selangor nombor 10. Ada di hujung tu nombor. Okey. Kalau dah betul awak, baru cek pula yang lain-lain. Macam itulah solat tu. Dan macam nak masuk saja ke padang mahsyar, tempat menghisap-hisap itu, dia mula-mula cek semayang. Kalau tak semayang, artinya apa perkara yang baik yang kita buat tadi membahaya kepada kita. Kerana itu kunci Al-Fatah tadi, kunci untuk dapat, untuk menjadi pahala kepada semua perkara yang lain tadi ialah solat. Azab itu amat pedih. Azab itu pedih. Barang siapa yang tidak bersyukur itu, azab Allah itu nanti amat pedih. Neraka lah kalau dah sebut pedih. Neraka lah. Kenapa pedih? Pedih kerana dia orang meninggalkan semayang ni, dia bukan misalnya luka,
pedih. Lepas itu dia baik. Begitu pedih balik, bukan macam tu. Pedih aja. Cubalah bayang. Itu alam akhirat. Ada banyaklah hadis-hadis, ada banyak ayat-ayat Quran yang menyebutkan bagaimana orang yang bersyukur itu, yang tidak bersyukur itu akan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita, tanya kerana kita menjaga solat kita. Tanya kerana sebelum solat kita ambil wudu elok-elok. Ambil wudu elok-elok. Kita cukup jaga wudu kita. Tanya kerana kita meninggalkan keperluan-keperluan lain untuk solat. Tadi awal waktu dah tentu je kalau dekat masjid ni awal waktu. Dah tentu je awal waktu. Kedua, masuk je dalam masjid ni lepas sembahyang sunat, sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Duduklah kita dalam masjid ni berapa lama pun, setiap saat tu malaikat menulis bahawa kita sedang dalam ibadah. Sembahyang pula jamaah, satu solat itu Allah kira macam 27 solat. Satu solat 27 solat. Itu pasal orang kata umurnya 40 je, tapi umur ibadah dia panjang. Sebab satu waktu 27 sama dengan 27. Bermakna maghrib dia tu sekali sembahyang tu macam 27 hari. 10 hari macam 270 solat. Padahal dia sembahyang 10 waktu zuhur. Tapi oleh kerana berjamaah, oleh kerana jamaah, dia tu seolah-olah sembahyang 270 hari punya maghrib. Nampak? Jadi marilah kita, pertama dah kita dapat ilmu tu, dan ilmu tu disampaikan melalui macam saya sampai ni, kerana saya tak mudah faham. Mudah faham, menarik, kemudian termakan di akal kita. Dah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita buat? Astaghfirullahalazim. Istighfar. Awak lupa buat baik, awak menunaikan solat, tapi masih istighfar. Ya Allah, ampun ini. Istighfar. Istighfar itu ada pahala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali ada pahala. Nanti kita akan cakap berapa pahala. Dah banyak kali dah ulang. Allahumma ajirna minan nar. Kita buat 7. Kenapa? Kenapa 7? Pintu syurga itu 7. Masuklah mana-mana yang kita nak. Apa lagi kita baca? Allahumma ajirna, Allahumma antas salam. Nanti kita bagi tahu hadisnya apa pahala yang kita dapat. Allahu la ilaha illa, itu ayat kursi kan? Ayat kursi. Apa hadisnya? Hadisnya kata, barang siapa selepas saja tiap-tiap waktu sembahyang baca ayatul kursi, maka dia akan masuk dalam syurga tetangguhnya kerana dia belum mati. Tetangguhnya dia masuk syurga ialah kerana dia belum mati. Apa maksudnya tu? Bahasa Allah tu nak dimudahkan lah. Dia nak mudahkan bahawa baca je dia tu lebih hebat dari Fatihah lagi. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sampai habis. Mustahab. Kerana dengan amalan itu, meninggal aja ayah kita tahu dia dah masuk syurga. Kerana itu janji Nabi. Kerana kita tahu dia membaca ayatul kursi tiap-tiap lepas sembahyang. Tetangga masuk syurganya ialah kerana dia belum mati. Takkan tak faham ke? Faham kan? Faham benar. Jadi apa lagi akal kita nak masuk syurga? Apa lagi akal kita nak masuk syurga? Nak membina masjid, tak ada duitnya. Buat masjid ni sekarang dah 4 juta, 7 juta, 8 juta. Dulu 1 juta cukup. Sekarang tak dapat. Tak mampu kita. Jadi apa lagi akal? Inilah dia yang Nabi Muhammad SAW ajar Siti Fatimah
Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah. Maka 100 kali itu akan meraba, bukan meraba semua dosa-dosa kita yang kita buat sehari ini tadi. Bila waktunya? Iaitu selepas subuh dengan selepas maghrib. Yang penting sekali, saya tengok, jangan tinggal ayat kursi, kerana kita ditangguhkan masuk syurga kerana kita belum mati. Percayalah, yakinlah dengan Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Kan kita baca doa lepas wuduk tu kan? Innaka la, lepas azan ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Apa arti itu? Sesungguhnya Allah tidak akan mungkir janji. Yakinlah. Jadi dengan apa yang saya sebutkan itu tadi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya, semua jemaah di sini, pakat anak-anak kita, ingatkan dia supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 kali kuliah kita bercakap pasal syukur. Kemarin syukur aku tambah, hari ini syukur tak syukur azab aku amat pedih. Jadi macam mana nak syukur? Eloklah kita, tak nampaknya ibadah yang menyeronokkan kita ni di masjid ni lah. Dan Nazir telah membuat sesuatu mengajak kita supaya seronok datang ke masjid. Saya dibagi seminggu sekali untuk bercakap dengan bahasa kita, bahasa kampung. Bahasa kampung kita tak semua faham. Tuan Nazir untuk tahun 2022, Tuan Nazir dengan jawatan kuasa tolong pilih seorang yang belum lagi pergi umrah, buat bikin hantar umrah. Pilih seorang, ya. Kalau yang mari kita hantar apa? Bilal kita, ya. Bilal kita tadi seorang, ya. Bukan tahun sudah, tahun sebelum Covid tu dah tahu kan. Tahun 22 ni dah buka, pilihkan seorang yang belum pergi, buat bikin hantar dia pergi umrah. Carikan seorang. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bila dia pergi umrah, satu semayang maghrib tu, di Baitullah tu, dalam kawasan masjid tu, satu maghrib tu bersamaan dengan 100,000 maghrib. Kalau semayang seorang ni, kalau semayang jemaah, kita apa? 100 kali 27. Kalau kita semayang zuhur tu daripada umur kita 15 sampai umur 60, tak sampai 100,000 kali tau. Tak sampai. Lepas itu orang lompat nak pergi ke Mekah ni. Haji itu satu hal, tapi orang tak dapat dengan satu zuhur 100,000 zuhur dia. Dengan satu asar 100,000 asar. Sebab itu bagi orang yang asyik tu, kadang dia balik dari masjid. Dia balik makan, datang balik. Subuh dia baca. Cuba bayar, Allah memberi peluang kepada kita bagaimana untuk menebus diri kita ni daripada ketinggalan, daripada dan sebagainya. Yakinlah dengan Allah yang disebutkan Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Itulah yang disebutkan pemurah dan penyayang itu. Jadi kita harap nama itu dapat ke kita. Sudah lewatnya hujung bulan 12 ya, Ciran Zali ada sini kan. Tolong tengok ni tu. Ialah seorang aja pun kan. Buat tempat lain pula kita nak bagi pula. Saya akan bagi 10 orang. Tempat lain macam-macam kan. Kita bagi peluang kepada dia orang bagi buat. Sekarang ni umrah bukan senang ni. Bukan senang umrah ni. Dan insya-Allah ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Jadi mari sama-sama kita baca suratul Asr agar kita tidak jadi orang rugi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi